Okay geng, hari ni aku buat video tentang kedai aku. Okay, sebab hari ni kedai aku akan didatangi dengan wartawan majalah TV3. Okay, majalah TV3 nak buat temu ramah Persatuan Kayak Fishing Melaka dan kedai kayak Melaka sendiri lah. Okay, so persiapan telah dibuat lah buat sikit untuk menyambut kedatangan TV3. Okay, so ni kedai aku. Ada bermacam-macam kayak ada di stok. Bertempat di Bukit Katil, Jalan Tengkudu, sebelah Petronas. Okay, so kalau ada berkelapangan masa nak datang, boleh datang kat kedai aku, boleh tengok. Okay, so nanti aku sambung balik. Dia orang sudah payah dalam nasihat. Jadi untuk dalam gambar kesiapan tu rasa buat malam. Kalau bayar masa kerja-kerja mana tu? Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Ya, ini aku berada di Bandar Siring bersama rakan-rakan lain pada hari Satu Malaysia. So hari ni memang ramai. Jangkaan ada dalam 58 atau 60 orang lah yang turun. Okey. Okey, ni Waalaikumsalam itulah. Masuk kali itu. So ini Satu Malaysia. Ramai turun. Dan kita masuk majalah 3 hari ni. Okey, so saya bawa cameraman majalah TV3. Sebab hari ni ramai. Semua nak masuk TV. Hari ni aku pakai Rivic 380. 380 chamber 45. Chamber besar dia. So aku pakai engine head dia 20 horsepower. Right. Propeller pakai, thruster pakai. Dahsyat kayak ni. Kayak ni panjang dia 14 kaki. Kalau tak silap 14.2 tu. Okey, tapi stabil memang stabil. Kayak ni pun aku dijual juga. Ini Amir menggunakan kayak GT propeller. GT propeller. Naik dia
pelakon. Pelakon hari ni. So kita akan shoot dia, Abang Yazid dan beberapa kayak yang lain lah. Okay. Okay, ni TV3. Scan boleh scan dekat foto ni ataupun boleh scan dekat kamera Saya ni kamera pun tak angkat. Jahat betul. Mentang-mentang apa ni Pak? Manis. Okay. Nak? Boleh nak. Bakal lain. Tak apa bang, kalau pun tak kisah. Bakal lain. Boleh main-main lepas-lepas. Isi dia lihat bang. Ikan ni orang isi dia lihat gila. Ha, tu panggil kelabu sipar. Tapi dia kena masa panas-panas semua makan. Tapi kalau dah sejuk sikit ada ni. Nak angkat ni? Okey bang. Ha. Bang, Ambil gambar je. bang. Kelabu sipar kita main-main ni bang. Ambil gambar je. Video ke mau? Sekejap, sekejap bang. Video ni. Okey. Alright bang. Okey. Jangan tangkap beli bawah ya. Kalau jenuh.
Yamin. Ini drama. Ada drama ni. Ada drama. Masuk tangan you. Tangan masuk. GoPro boleh masuk pula. Kita jumpa lagi. Besok tu memang air cantik lah. Air cantik, angin cuaca pun okey. Yep. Untuk kita nak turun seharian tu tak ada masalah Tak ada masalah. Air pun besok insya-Allah linang. Alhamdulillah. Oi, besarnya gerapu ni. Memancing di laut antara aktiviti kegemaran masa lapang sebilangan penduduk di negara ini. Kebiasaannya, aktiviti memancing di laut akan dilakukan di kelong yang terletak tidak jauh dari pantai. Bagaimanapun, bagi kaki pancing tegar, mereka sanggup menyewa bot nelayan untuk ke lokasi yang dipercayai mampu memberikan hasil tangkapan yang lumayan. Bagi kumpulan pemancing yang lebih ekstrim, mereka turun ke laut dengan cara berbeza menggunakan kayak. Aktiviti memancing menggunakan kayak mula diperkenalkan di Malaysia kira-kira 10 tahun lalu. Kebiasaannya, kumpulan pemancing ini memilih untuk menggunakan kayak dari jenis GT. Dengan harga mampu milik, kayak jenis ini dikatakan lebih stabil dan mampu membelah ombak dengan baik. Perbezaan ketara kayak ini dengan kayak rekreasi biasa adalah pedal pengayuh kaki yang dipasang di hadapan tempat duduk. Pengayuh kaki ini membolehkan aktiviti memancing dilakukan sambil mengemudi kayak. Ia juga memudahkan pemancing mengawal kedudukan di lokasi yang diinginkan tanpa perlu melabuhkan saur. Rutin aktiviti pemancing berkayak biasanya bermula sebaik saja senja melabuhkan tirainya. Bagi pemancing seperti Syahrin Saleh, dia perlu membuat persediaan awal bagi memastikan aktiviti memancing keesokan hari berjalan lancar. Selain memancing, Syahrin juga bercadang untuk memasang jaring berhampiran lokasi memancing iaitu di Pulau Burung. Semua peralatan yang perlu siap disimpan di dalam kenderaan. Bentuk kayak yang unik ini membolehkan Syahrin membuat persiapan dengan mudah termasuk menaikkannya ke atas bumbung kenderaan secara bersendirian. Turun bawa kayak ni dengan kenderaan, undang-undang dia yang paling penting sekali, dia punya haluan depan tu tak boleh lepas daripada bonet hadapan dan haluan kemudi dia tak boleh lepas daripada bonet belakang. Kemudian tali pengikat ni mesti kasih kuat. Ini memang kita kendurkan malam supaya bila pagi baru kita ketatkan. Jadi kalau kita ketatkan sekarang pada waktu malam, takut bila pagi nanti dia akan kendur. Jadi bila kita break, kayak ni akan menyusul ke depan. Jadi kita akan kendurkan dulu. Pantai Siring, Melimau Melaka. Sebaik fajar menyingsing, kelibat pemancing mula kelihatan di pantai. Pantai ini dipilih sebagai tempat berkumpul kerana kedudukannya yang tidak jauh dari lokasi memancing yang ditetapkan. Semangat kerjasama jelas kelihatan apabila para pemancing saling membantu menurunkan kayak masing-masing ke gigi air. Selain Pantai Siring, terdapat beberapa lagi lokasi berlepas dan mendarat bagi kumpulan pemancing ini. Antaranya termasuklah Pantai Kelebang, Pantai Puteri dan beberapa pantai lain. Semuanya bergantung kepada lokasi memancing yang direncana mereka. Bagi Muhammad Amir Hafiz Musa, ini adalah hari yang dinanti-nantikannya. Buat pertama kali, dia turun ke laut menggunakan kayak sendiri. Populariti aktiviti ini menyaksikan tertubuhnya banyak kelab atau kumpulan kayak fishing. Antaranya termasuklah Kelab Kayak Fishing Melaka yang diluluskan pendaftarannya pada Mac lalu. Sebelum ni saya berkayak pada tahun 2016.
Waktu tu saya seorang-seorang je lah. Setakat ni saya tak pernah nampak lagi kat Melaka ni ada orang berkayak fishing. Yang saya nampak boating lah. Jadi saya minat dengan kayak ni. Salah satunya pasal dia exercise spontan. Sambil exercise sambil kita memancing lah. Jadi bila saya berkayak seorang-seorang kat tengah laut tu, saya terfikir pula sekiranya berlaku apa-apa musibah kan, siapa yang nak mematikan saya. Jadi saya tergerak hati dan buat grup lah. Sejak didaftarkan, Kelab Kayak Fishing Melaka sudah berjaya menarik penyertaan seramai lebih 200 ahli. Antaranya termasuklah Muhammad Amir. Pemuda berusia 28 tahun ini sememangnya penggemar tegar aktiviti memancing di laut. Sebelum ini, dia ke laut dengan menyewa bot nelayan secara berkumpulan. Hari ini, Amir datang ke Kelab Kayak Fishing Melaka untuk membeli kayak idamannya. Di sini, dia bukan sahaja diberi penerangan, malah diajar tata cara menggunakan kayak berkenaan dengan selamat. Tapi yang specialnya, dia boleh reverse. Kayu ke depan forward dan dia boleh reverse. Macam tu. So, sebelum ni saya pergi mancing, naik bot. Jadi bayaran yang dikenakan tu agak boleh tahan mahal jugalah orang kata. Jadi lebih kurang dalam 200 lebih. Saya fikir-fikir balik, 200 lebih tu kalau saya kumpul sedikit, ambil masa lah, ambil kumpul sedikit, jadi saya dah boleh beli kayak ni sebiji. Jadi hari-hari saya boleh turun, tak perlu bayar lagi. Jadi itulah saya rasa macam antara kelebihan dia untuk menyebabkan saya nak beli kayak ni. Sebelumnya Amir biasa main. Terlanjur berada di situ, Amir terus mendaftar diri untuk menjadi ahli Kelab Kayak Fishing Melaka. Keahlian ini membolehkannya menyertai ekspedisi memancing yang akan diadakan pada hari berikutnya. jadi saya akan pakaikan kayak. Bagi memudahkan pembeli seperti Amir, pengurusan kelab turut menyediakan perkhidmatan menghantar peralatan ke rumah mereka. Lazimnya, penghantaran akan dilakukan Yazidi dengan bantuan beberapa petugas lain. Yazidi tidak ketinggalan memberi tunjuk ajar cara mengikat kayak pada kenderaan agar ia selamat untuk dibawa. Sementara Yazidi menguruskan penghantaran kayak, adiknya Yazid bersama rakan membuat kajian menyeluruh mengenai keadaan cuaca hari memancing yang dirancang. Ia sebahagian langkah keselamatan yang diambil setiap kali ingin turun ke laut. Jadi mungkin lah dengan YC, waris semua dah ada. Angin besok kalau ikut surf forecast in Melaka 0.2 je angin timur. Petang baru ada ni sikit lah. Tapi so far okey lah. Maksudnya besok tu memang air cantik lah. Air cantik, maksudnya angin cuaca pun okey. Yep. Untuk kita nak turun seharian tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Air pun besok insya-Allah linang. Okey, kalau macam tu kita rasa selamat sikit lah untuk kita punya rakan-rakan yang turun berkayak pada hari itu. Disebabkan kayak ini baru dibelinya semalam, Amir perlu memasang beberapa komponen penting sebelum ia boleh digunakan. Antaranya, termasuklah pedal kaki yang berfungsi seperti pendayung. Terdapat dua jenis pedal yang boleh dipasang pada kayak jenis ini. Salah satunya adalah jenis propeller. Sementara satu lagi dipanggil flippers. Selain itu, setiap kali turun ke laut, pemancing juga perlu dilengkapi dengan peranti elektronik seperti GPS, alat komunikasi seperti telefon bimbit atau walkie-talkie, serta sonar bagi mengesan ikan di dasar laut. Peranti GPS dan alat komunikasi ini penting terutamanya ketika pemancing mengalami kesulitan di laut. Setelah semuanya tersedia, kayak disusun di gigi air sebelum ditolak ke laut. Seramai 52 pemancing telah mendaftarkan diri bagi menyertai ekspedisi pada hari ini. Memandangkan bilangan peserta akak ramai, beberapa buah inflatable boat atau IB digunakan bagi mengiringi pemancing. IB ini akan bertindak sebagai bot bantuan atau penyelamat ketika keadaan memerlukan.
Kebiasaannya saya akan guna kayak lah. Disebabkan hari ini penyertaan melebihi 50 lebih. Jadi macam-macam benda boleh berlaku. IB ni dia lebih stable. Jadinya saya jadi skuad penyelamat lah. Selalunya berlaku mabuk kat tengah laut tu. Kaki kejang, tangan kejang, kepenatan sangat lah. Tujuannya IB ni kita boleh towing diorang bawa ke pulau berhampiran lah, ataupun ke darat lah. Rescue minta bantuan, ada masalah ni. Okey, lokasi. Lokasi ada di area tiang 5 ke kanan. Okey, tunggu situ. Saya sampai sekarang. Hari ini merupakan kali pertama buat Muhammad Amir Hafiz Musa, ahli baru Kelab Kayak Fishing Melaka, untuk turun ke laut dengan kayak miliknya. Persiapan kayak yang baru dibeli dilakukan dengan teliti agar ekspedisi memancing berjalan lancar dan terhindar risiko tidak diingini. Ini termasuk pemasangan pedal jenis propeller yang merupakan komponen penting pada kayak. Pemeriksaan demi pemeriksaan terus dilakukan sebelum peserta memulakan pelayaran. Tepat jam 9 pagi, satu demi satu kayak mula ditolak ke laut. Sebaik kayak berada di air, tanpa berlengah lagi, mereka menuju ke lokasi yang dijangka boleh memberikan hasil. Memandangkan sebelum ini masing-masing terkurung di rumah dalam tempoh yang agak lama, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan, kegairahan pemancing begitu jelas kelihatan. Semua sudah tidak sabar untuk merasai renggutan ikan yang menarik mata kail. Bagi Amir pula, inilah masa yang paling dinanti-nantikannya. Amir ingin mencabar kudratnya untuk mengharungi ombak dan arus laut. Hari ini dapat turun, dapat rasa macam mana menggunakan vessel sendiri ataupun saya punya kayak personal yang saya punya sendiri. Jadi tak perlulah nak pergi naik bot, nak pergi sewa bot. Kalau bot kita satu tempat tapi ramai orang. Kira macam terpaksa lah kadang-kadang sampai tali bersilang-silang orang kata. Sebab terlampau rapat kan. Kira macam kita tak ada personal space, tak ada tempat kawasan peribadi sendiri. Kalau kayak ni tak kira lah kita nak pergi depan ke belakang ke, semua kita punya tempat sendiri. Peserta hari ini rata-ratanya mempunyai pengalaman memancing di perairan ini. Tidak hairanlah apabila kebanyakan mereka mampu menaikkan pelbagai jenis ikan dalam tempoh yang singkat. Kerapu seberat lebih 6 kg ini tewas di tangan Muhammad Yamin Muhammad Rawi. Alhamdulillah cikgu, hasil baik padu. So ikan tu pun boleh masuk dalam mulut ikan kerapu tu punya besar. Oh ya. Rezeki cikgu lah ini Okey cikgu. Okey, good luck. Alright, terima kasih. Alright. Disebabkan kedudukan peserta yang bertebaran di laut, Yazid dan Yazidi akan melakukan rondaan dari masa ke masa untuk memantau keadaan mereka. Alright. Tidur. Tunggu pasang. Macam mana? Okey. Oh, okey, ada hasil juga. Tak apa. Alhamdulillah adalah juga sikit. Tapi kecil-kecil lah, tak boleh lawan orang lain punya. Kejap lagi kan cari yang besar-besar. Okey, tak apa. Tak apa, ada rezeki lain nanti. Okey, tak apa. Selesai rondaan, mereka mencari lokasi yang sesuai dan melabuhkan kail masing-masing. Hari ini nasib Yazidi baik. Apabila mata kailnya diragut ikan, sebaik saja ia diturunkan. Sedang mereka asyik memancing, tiba-tiba muncul suara salah seorang peserta meminta bantuan menerusi walkie-talkie. Rescue minta bantuan. Kabel plus saya putus, ada masalah ni. Minta tolong sikit.
Okey, lokasi. Lokasi ada di area tiang 5 ke kanan. Okey, kayak warna? Kayak warna oranye GT. Okey, tunggu situ. Saya sampai sekarang. Sejurus menerima isyarat kecemasan itu, Yazid segera menghidupkan enjin IB-nya dan bergerak ke arah yang dinyatakan. Bagi memudahkan tugas pengesanan, pemancing terbabit mengangkat pendayungnya sebagai isyarat. Setelah menemui kayak yang menghadapi masalah itu, Yazid akan menundanya ke lokasi pendaratan terdekat iaitu Pulau Burung. Di sana kerosakan yang dihadapi akan cuba diperbaiki. Jika tidak, pemancing akan dihantar ke pantai pendaratan. Sementara itu di Pulau Burung, Syahrin sudah bersedia menanti ketibaan mereka dan bertindak sebagai juru pandu arah. Panduan ini penting kerana di beberapa bahagian pantai Pulau Burung terdapat kawasan batu karang. Mereka perlu mengelak dari memasuki kawasan berkenaan agar tidak berlaku penggeseran karang dengan bot. Pulau Burung juga menjadi lokasi peserta memancing melepaskan lelah selepas berjemur di laut. Di sini mereka akan berehat seketika untuk makan dan membaiki joran yang bermasalah. Kesempatan ini juga digunakan untuk menunaikan solat. Di masa terluang ini juga Syahrin memasang jaring yang telah disediakan malam sebelumnya. Aktiviti memancing begini biasanya akan berlarutan hingga ke petang. Tatkala mentari mula turun di ufuk barat, pemancing akan kembali semula ke pantai. Di sini, masing-masing mempamerkan hasil tangkapan kepada rakan-rakan setelah seharian berjuang bersama-sama. Inilah ikan mas. Pengunjung yang berkelah di Pantai Siring turut teruja melihat kegairahan para pemancing mempertontonkan habuan mereka sambil berdebar menantikan hasil kayak-kayak lain yang menyusul. Di hari pertama menggunakan kayak sendiri. Okay. Tak besar tapi adalah untuk makan sendiri. Dalam 3 tahun lebih kurang. Inilah hasil tangkapan saya paling besar. Dan inilah sejarah saya dapat first drop. Dia jatuh je jig. Inilah sejarah. Allah nak bagi. Aktiviti memancing sering dikaitkan dengan pepatah lama, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Ia umpama gambaran nasib pemancing, sama ada pulang dengan ikan besar dan banyak atau pulang dengan tangan kosong. Bagi yang tidak minat, aktiviti memancing mungkin dianggap hobi yang membuang masa. Namun bagi penggemarnya, ia adalah terapi yang menyihatkan minda. Seperti kebanyakan aktiviti kegemaran lain, seiring perkembangan masa dan teknologi, memancing kini memasuki evolusi baharu dengan pengenalan kayak fishing.